Johor jadi perintis kontrak berasaskan prestasi. Program jualan keluarga Malaysia ternyata ringankan perbelanjaan pengguna. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah Ahad 24 Julai membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor mengisi paparan petang ini. Terus setia selama sejam bersama Berita Wilayah. Johor merupakan perintis kepada perjanjian konsesi jalan raya yang menggunakan model kontrak berasaskan prestasi dengan anggaran kos RM601 juta. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, tempoh perjanjian kontrak di antara Kementerian Kerja Raya KKR dan Selia Selenggara Selatan Sdn Bhd bermula Jun lepas sehingga Februari 2026. Pendekatan holistik ini akan mengukur dengan lebih tepat indeks prestasi utama KPI perkhidmatan oleh syarikat yang dilantik sekaligus dapat memastikan jalan raya lebih berkualiti pada masa akan datang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan juga telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM126.23 juta tahun ini bagi menyelenggara jalan persekutuan di negeri itu. KKR turut meluluskan beberapa projek jalan raya di Johor termasuk lebuh raya Pasir Gudang yang sedang dinaik taraf daripada 4 lorong kepada 6 lorong dari persimpangan Bandar Seri Alam Taman Rinting Pasir Gudang dengan kos RM155 juta. Lebih 65,000 pengunjung di Kelantan memeriahkan suasana jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM edisi ke-6 di pekarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4 setakat ini. Pengunjung di negeri Cik Siti Wan Kembang tidak melepaskan peluang mengambil manfaat JAKM pada hari terakhir pada hari ini. Amirul Hafiz Rosli ada perinciannya. Baik, terima kasih. Sekarang ini saya berada di jelajah aspirasi keluarga Malaysia di pekarangan Stadium Sultan Mahmud ke-4 Kota Baru untuk hari ketiga, iaitu hari terakhir untuk hari ini. Berbagai kemeriahan di JKM ini semasa 3 hari yang dijalankan di sini. Jadi untuk mengetahui kemeriahan suasana di JKM Kelantan ini, kita bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa. Apa khabar Tan Sri? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tan Sri kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Tan Sri, boleh Tan Sri cerita sikit selama 3 hari JKM di Kelantan ni, kemeriahan ni macam mana Tan Sri? Saya sebenarnya bersyukur kepada Allah SWT di mana jawatan kuasa sewaktu kita merancang, kita meletakkan sasaran 50,000 pengunjung. Tapi sehingga tengah hari ini sudah pun lebih pada 65,000 yang telah check in dan melawat booth dan juga kemah-kemah yang disediakan, dan ini merupakan rekod tertinggi, dan saya percaya menjelang akhir program iaitu pada malam ini angka akan mungkin mencecah sampai lebih 70 ke 80,000, dan itu merupakan satu pencapaian yang tertinggi lah sepanjang kita mengadakan siri jelajah. Yang pentingnya dia menyukat tentang tahap kesampaian maklumat-maklumat yang dibawa oleh kerajaan untuk orang ramai, dan juga untuk menyatakan setiap usaha yang dibuat oleh kementerian-kementerian dan agensi telah mendapat sambutan yang hebat daripada rakyat Kelantan. Saya ucapkan terima kasih, dan saya percaya pameran yang syarat dengan maklumat ini yang jarang sekali diadakan
saya harap telah memberikan manfaat kepada seluruh rakyat negeri Kelantan. Okey, rata-rata saya jumpa pengunjung di JKM ini rata-rata berterima kasih kepada Tan Sri sebagai peneraju JKM di Kelantan kali ini. Mungkin ada ucapan terima kasih balik kepada rakyat-rakyat di Kelantan. Saya ucap terima kasih kepada semua yang menjayakan dan sudah tentu terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung. Saya sentiasa berkeyakinan rakyat Kelantan terutamanya sekiranya diberi peluang, dia sentiasa boleh memenuhi ataupun melaksanakan apa saja dengan syarat ada diberi peluang. Macam sekarang ini rakyat Kelantan berpeluang untuk mengunjungi dan melihat apakah perkara-perkara yang menjadi agenda kerajaan, usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan, dan rakyat Kelantan memberikan sambutan yang hangat sekali. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada setiap pengunjung, tak kiralah kecil, besar, tua dan muda, sama ada yang telah datang ataupun yang akan datang lagi mengambil peluang beberapa jam lagi sehingga malam ini program yang diadakan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan dan terima kasih kepada semua pengunjung yang telah datang menjayakan JKM. Okey, terima kasih Tan Sri kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Lebih 65,000 pengunjung yang datang ke JKM kali ini. Oleh itu, akhir kata dari saya, keluarga Malaysia, keluarga digital. Terus kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Program Jualan Keluarga Malaysia dilihat mampu membantu orang ramai berbelanja secara berhemah. Untuk perkembangan jualan yang menawarkan harga rendah itu, kita bersama wartawan Nirona Newman di Kota Kinabalu. Silakan Nirona. Baik Sahih, program Jualan Keluarga Malaysia PJKM terus mendapat sambutan baik yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam secara serentak di 15 dun termasuk Dun Likas, Luyang, Tambunan, Telupit dan Bingkor. Untuk makluman, fokus utama PJKM ini adalah penjualan barang-barang keperluan harian termasuk ayam, telur, minyak masak dan beras. Dan melalui program ini, orang ramai sebenarnya berpeluang membeli barang yang lebih murah sehingga 20% daripada harga pasaran. Oleh itu bersama saya ketika ini salah satu pengunjung PJKM, Puan Marini Mansor. Baik Puan, mungkin bagaimana Puan melihat inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ini? Okey, bagi saya untuk program jualan keluarga Malaysia ni, saya sendiri melihat usaha kerajaan itu adalah sesuatu yang bagus dan penting bagi kepribadian saya lah untuk mengawal perbelanjaan harian bagi orang yang berpendapatan rendah, meskipun 20% sangat memadai sudah bagi saya lah. Dan apakah sebenarnya, adakah usaha ini relevan sebenarnya khususnya dengan krisis inflasi yang berlaku di seluruh dunia ini? Okay, bagi saya, usaha ini sememangnya relevan untuk menangani masalah kenaikan harga barang dapur yang berlaku secara global. Sekurang-kurangnya kerajaan memikirkan untuk menurunkan harga barang lagi. Baik, mungkin apakah harapan Puan berikutan dengan usaha ini dan agar kerajaan terus melaksanakan usaha ini? Bagi saya, harapan saya kepada kerajaan agar mempertimbangkan peratusan diskaun yang lebih banyak. Boleh di 50% ataupun sekurang-kurangnya boleh dilakukan secara mingguan. Selain itu juga kerajaan harus mengawal dan memantau peniaga-peniaga kecil untuk tidak menaikkan harga barang di setiap premis lah. Baik, terima kasih dengan perkongsian yang telah diberikan oleh Puan tadi. Sekira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan. Kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nirona. Dari Sabah, kita ke Limbang, Sarawak pula bersama Dalini Jupar untuk perkembangan program Jualan Keluarga Malaysia di sana. Dalini, silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota berlangsung selama 2 hari bermula semalam. Jadi, untuk mengulas perkara ini dengan lebih lanjut bersama saya Timbalan Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHP Limbang, Tuan Idrus Nalin. Terima kasih Tuan bersama dengan RTM untuk petang ini, Tuan. Ya, saya. Baik, Tuan Idrus, PJKM kali ini boleh Tuan Idrus kongsikan sedikit?
Okey, kali ini konsep PJKM berubah daripada parlimen, di mana parlimen dulu kita dah laksanakan 11 kali lah. Konsep kali ini kita buat ataupun tukar kepada DUN lah. So di Limbang kita ada 2 DUN, iaitu Bukit Kota N79 dan Batu Danau N80. Julung-julung kali ini kita dah pilih premis ini iaitu win-win trading lah untuk laksanakan program PJKM mengikut DUN. So di Limbang sini kita ada 2 DUN tadi, di mana pelaksanaan ini akan melibatkan 2 DUN ini dalam 1 bulan kita akan laksanakan 2 kali lah. Baik, Tuan Idrus, saya kira PJKM yang diadakan ini di mana rakyat Limbang khususnya di DUN Bukit Kota berupaya mendapatkan harga barangannya lebih murah. Komen Tuan Idrus. Konsep yang kita laksanakan ni sama juga dengan konsep yang kita dah laksanakan sebelum ini mengikut parlimen lah. Di mana pengurangan harga ni akan dinikmati oleh rakyat seluruh Limbang ni. Termasuk juga rakyat dari kawasan Hulu lah. Untuk kali ini, premis ini telah mengadakan ataupun pengurangan harga sebanyak 50 jenis item lah. Item-item yang dibuat pengurangan harga ini adalah item-item yang di mana merupakan keperluan harian. Baik, Tuan Idrus, dalam keadaan kini bagaimana KPD NSCP Limbang memastikan para peniaga di Limbang ini khususnya mematuhi peraturan-peraturan dan akta-akta yang dikuatkuasakan oleh KPD NSCP, Tuan Idrus? Setiap hari kita ada pegawai kita melalui akta-akta yang kita kuatkuasakan lah, dengan peraturan-peraturan sekali. Setiap hari di mana pegawai penguatkuasa KPD NSCP lah akan melaksanakan tugas ini secara harian. Ini termasuk juga dengan aduan-aduan yang telah disalurkan atau mana-mana aduan lah. Kita akan siasat mengikut lunas undang-undang yang kita kuatkuasakan. Setakat ini kita buat pemantauan secara menyeluruh, bukan setakat di bandar juga, termasuk juga di kawasan Ulu-Ulu. Apapun, terima kasih diucapkan kepada Tuan Idrus Nalin, Timbalan Ketua Cawangan KPD NSCP Limbang di atas perkongsian sebentar tadi. Baik, saya kira sampai itu saja yang sempat saya bawakan kepada anda bertelas langsung dari Limbang. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Dalini. Di Terengganu, program jualan keluarga Malaysia yang menawarkan pelbagai barangan keperluan pada harga yang lebih rendah terus mendapat tempat di hati rakyat. Untuk perinciannya bersama rakan setugas Azrul Faizal Jusoh di daerah Marang. Silakan Azrul. Baik, terima kasih. Dan kini saya berada di salah sebuah pasaraya di daerah Marang, Terengganu untuk program jualan keluarga Malaysia yang berlangsung pada minggu ini, dan kita harapkan program ini akan terus mendapat sambutan oleh rakyat tempatan khususnya. Dan kita bersama dengan pengarah KPD NSCP di Terengganu bersama dengan Encik Syahrudin Muhammad Kia akan berkongsi informasinya pada petang ini. Assalamualaikum Encik Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi berkongsikan untuk pengisian ataupun perincian program kita untuk minggu ini dan seterusnya. Okay. Semana kita semua sedia maklumlah, sekarang ni masing-masing memperkatakan tentang pelaksanaan program jualan keluarga Malaysia, dan program ini telah mendapat sambutan yang amat memberangsanglah daripada pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, khususnya di Terengganu lah. Jadi untuk sehingga setakat ni lah kita telah melaksanakan sebanyak 105 siri program jualan keluarga Malaysia di 8 parlimen di seluruh Terengganu. Dan mungkin boleh Cik Saudara kongsikan dari segi jumlah keseluruhan jualan dan juga penglibatan orang ramai mungkin bentuk program ini. Ya, sebenarnya yang saya maklumkan tadilah, kita telah melaksanakan sebanyak 105 siri program jualan keluarga Malaysia di 8 parlimen yang melibatkan jumlah kehadiran pengunjung lah seramai 165,857 orang, dan dengan hasil jualan sebanyak 9
RM387,339.17 tapi untuk makluman semualah sebenarnya memang bukan matlamat kita sebenarnya untuk kita melihat kepada hasil jualan berkenaan. Walau bagaimanapun hasil jualan ini boleh memberikan gambaran kepada kita sebenarnya bagaimana sambutan daripada pengguna lah terhadap pelaksanaan program jualan keluarga Malaysia. Jadi yang paling penting sebenarnya kita nak mengharapkan supaya program jualan keluarga Malaysia ini dapat memberi manfaat kepada pengguna-pengguna dalam keadaan situasi semasa lah dengan peningkatan kos sara hidup dan sebagainya. Okey, Encik Den, dari segi jenama jualan keluarga Malaysia telah pun menjadi sebutan rakyat lah sekarang ni. Jadi mungkin pihak kementerian ada perancangan untuk seterusnya mungkin. Untuk program jualan keluarga Malaysia ni memang kita akan sentiasa laksanakan, terus laksanakan dari semasa ke semasa seperti mana yang telah diarahkan oleh kerajaan lah menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna, dan kita telah mendapat kerjasama yang cukup baiklah daripada semua pihak terutama dalam sektor peruncitan, terutama pasaraya, mat, kedai semenika dan sebagainya. Lepas ni kita akan panjangkan lagi ke kedai-kedai runcit. Kita akan lihat mana-mana kedai runcit yang kita nampak bersesuaian untuk kita laksanakan program jualan keluarga Malaysia yang boleh memberikan ataupun menawarkan barang-barang keperluan harian kepada pengguna. So kita akan libatkan sama dalam pelaksanaan PJKM selepas ni. Jadi kita akan teruskan di don-don, di semua don, dan kita mengharapkan kerjasama daripada semua pihak dalam kita menjayakan program inilah. Jadi program ini tidak berjaya dengan hanya bergantung kepada KPDCP semata-mata, tapi memerlukan pelibatan daripada semua pihak. Encik Den, untuk perkongsian kita pada hari ini. Jadi itu antara pengisian kami program Jualan Keluarga Malaysia di Terengganu. Nantikan terus untuk program yang terus diradakan dari masa ke masa, dan untuk itu kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri untuk seterusnya. Silakan. Terima kasih Azrul. Program jualan keluarga Malaysia di Pahang bakal diperluas ke 42 kawasan don di negeri itu yang menawarkan potongan harga sehingga 20% bagi barangan keperluan terpilih. Bersama Muhammad Hazwan Azman di Kuantan. Silakan. Baik, terima kasih Sahi. Saya kini berada di Pasaraya Pantai Selamat di Kuantan, di mana memberikan gambaran semasa program jualan keluarga Malaysia yang difahamkan bagi peringkat negeri Pahang. Program jualan ini berlangsung serentak di daerah-daerah yang lain yang menawarkan harga lebih berpatutan bagi barangan-barangan yang terpilih. Dan bagi memperincikan lagi mengenainya, seketika bersama saya adalah Timbalan Ketua Seksyen Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri KPDNHEP Pahang, iaitu Encik Muhammad Najib Majisa. Okey, Encik Najib, mungkin boleh ceritakan antara berapa banyak pasaraya yang terlibat dalam program jualan keluarga Malaysia pada peringkat negeri Pahang ni? Okey, terima kasih Cik Azwan. Setakat ini di Pahang kita telah membuat program jualan keluarga Malaysia sebanyak 180 kali. Dan antara pasaraya yang turut membantu kita menjayakan program ini adalah Pantai Selamat kat sinilah. Dan yang keduanya Nirwana, TMG, Pasaraya Darul Makmur, Fresh Choice, LYC, BS Fresh Mart, dan ada juga kedai-kedai runcit di kawasan pedalaman yang juga turut membantu kita seperti di sini Anjung 1, dan insya-Allah selepas ini kita akan adakan melibatkan 42 don di sekitar daerah Pahang. Jadi untuk melaksanakan di kawasan don-don yang 42 itu, kita perlu runding dengan mungkin kedai-kedai runcit yang mampu untuk melaksanakan program ini untuk kita laksanakan supaya di tempat don sentiasa ada PJKM. Jadi dengan adanya PJKM di peringkat don, saya rasa PJKM ini lebih menyeluruh daripada sebelum-sebelum ni yang diadakan di peringkat parlimen. Itu saja. Okey, Cik Najib, mungkin boleh senarakan antara barangan-barangan yang kata terlibat dalam program jualan keluarga Malaysia ni. Okey, seperti yang kita buat lawatan tadi, kita telah tengok di dalam setiap pasaraya yang terpilih yang kita buat rundingan, pasaraya sendiri akan menyediakan senarai berapa item yang akan diadakan PJKM. Jadi di sini Pantai Selamat kita ada menyediakan 72 item merangkumi semua barang-barang keperluan seharian rakyat. Jadi untuk
program sebegini saya menyuruhlah kepada semua rakyat negeri Pahang supaya melihat dan untuk menengok di mana program PJKM diadakan di Pahang supaya rakyat boleh berbelanja di pasaraya-pasaraya yang terpilih yang mengadakan program jualan keluarga Malaysia ini. Seperti yang kita lihat tadi juga, kita tengok banyak item-item yang membuat penurunan harga sehingga RM1. Sebenarnya dasar kita adalah sehingga 20% pengurangan harga daripada barang sedia ada. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Encik Najib di atas perkongsian tersebut. Baik, kepada anda yang berada di luar sana, ayo sama-sama untuk bersama dengan program jualan keluarga Malaysia di mana-mana lokasi yang berdekatan anda bagi mendapatkan barangan yang lebih jimat dan pada harga yang lebih munasabah. Baik, saya kira itu saja dari Pahang. Kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Terima kasih Azwan. Program jualan keluarga Malaysia di Selangor ternyata memberi kelegaan kepada pengguna bagi mendapatkan barang keperluan asas pada harga lebih murah. Nampaklah penurunan harga sikit. Macam kan sayur, ikan, ayam pun turun. Alhamdulillah lah. Okey, bagus. Cadangan yang baik. Sebab sudah ada kontrol kawalan harga kan. So untuk bayar untuk dengan apa masyarakat lah. Ya, barang-barang turun ni okey, baik untuk kita lah. Itu membantu kita lah. Dari segi pendapat, dari segi pembelanjaan boleh kata kita kurangkan lah. Menurut Pengurus Pasaraya Besar CLC Chong Tian Lee, pihaknya sentiasa bekerjasama rapat dengan KPDN HEP bagi menangani impak kenaikan harga barang kepada pengguna. My customer pun suka puas hati lah. Kita pun ikut yang kita boleh bagi yang harga murah sekali lah. So kita barang pun fresh semua, customer beli pun puas hati lah semua. So ayam pun sekarang murah lah. Kita pun jual 699 lah. Tapi stok tak ada masalah lah. Di Johor, 19 pasaraya terlibat dengan program jualan berkenaan. Menurut pengarah KPDN HEP Negeri, Muhammad Hairul Anwar Bohro, lebih 450 PJKM telah dilaksanakan setakat ini dengan kerjasama pasaraya. Sejak 1 Julai lalu, PJKM diadakan di 40 daripada keseluruhan 56 Don Johor, manakala baki selebihnya dilaksanakan pada minggu seterusnya. Dalam tempoh pukul 1, biasanya pukul 1 tengah hari, tapi kadang-kadang dilanjutkan hingga pukul 10. Pertamanya data permintaan daripada pihak orang ramai sendiri kerana harga yang ditawarkan ni lebih kurang 15 hingga 20% lebih rendah daripada pasaran. Dan kadang-kadang di pihak premis juga, pihak pasaraya bersetuju untuk terus mengekalkan harga sehingga jam 10 malam lah. Beliau ditemui RTM selepas meninjau PJKM di Kulai, Johor. Di Perlis pula, barangan yang ditawarkan pada harga rendah itu habis dibeli pelanggan hanya dalam tempoh 4 jam. Pengurus Pasaraya Maju Ahmad, Muhammad Suruh KP memaklumkan antara barangan yang menjadi pilihan utama adalah telur ayam, beras dan gula. Beras, telur ayam, gula, minyak masak, selalu beras pun tak cukup lah. Dan bawang besar, bawang putih, sardin. Semua sini 15 barang lah kalau kita buat hari ini offer. Bagi Exco Negeri yang juga adun mata air, Siti Berani Yahaya yang melakukan tinjauan di pasaraya berkenaan berkata program jualan keluarga Malaysia perlu dilaksanakan secara lebih kerap dengan penyertaan lebih banyak pasaraya atau kedai runcit. Pembentukan pasukan ini adalah untuk mengukuhkan jalinan kerjasama pelbagai agensi dan dia akan diperkembangkan mengikut keperluan. Jawatan kuasa ini akan menekankan kepada aspek penguatkuasaan dan tindakan-tindakan yang akan diambil daripada semasa ke semasa secara berterusan.
Pelan pembaharuan semula Bandar Sibu. Itu antara fokus berita dari Sarawak. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak akan melantik perunding antarabangsa untuk merangka pelan pembaharuan semula Bandar Sibu. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan akan mengkaji kaedah bagi melaksanakan pelan pembaharuan itu. As you know, Sibu is prone to flooding, and we want to have a new approach of how to control flooding. And as I said publicly, there is a possibility that to manage water, we have to look at the model of Amsterdam in Holland. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap semasa merasmikan penutupan Festival Kebudayaan Borneo BCF di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Dalam pada itu, beliau turut menyeru rakyat Sarawak memberi penekanan kepada penguasaan bahasa lain selain bahasa Malaysia dan Inggeris. Jelasnya, penguasaan bahasa Mandarin juga dilihat semakin penting sebagai bahasa pengantaraan utama yang mampu menarik kehadiran pelancong. Pekan Terbekang berpotensi sebagai antara lokasi tarikan baharu di bahagian Serian pada masa akan datang. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot yakin pekan tersebut mempunyai keunikan tersendiri yang boleh dipamerkan kepada dunia luar. Bercakap pada Majlis Penangguhan Ratu Belanting bersempena Serian Rafting Challenge Festival 2022 di Pasar Tebakang Cina Serian, Datuk Seri Richard melihat sambutan festival itu meriah kali ini dan ia merupakan satu permulaan untuk menghidupkan semula pekan tersebut dengan mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Beliau mengambil contoh Pekan Siniawan di Bau yang sebelum ini lengang namun kini kembali rancak dengan penganjuran pelbagai aktiviti hujung minggu. Justru beliau berharap Pekan Tebakang boleh dibangunkan semula dengan mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik sekaligus menambah pendapatan ekonomi penduduk setempat. Ujar Datuk Seri Richard Riot lagi, pertandingan berakit sejauh 23 km pada festival itu memasuki edisi ke-10 dan telah dimasukkan dalam kalender Kementerian Pelancongan Sarawak dan ini menunjukkan bahawa lokasi Pekan Tebakang akan menjadi tumpuan ramai. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Richard Riot memberitahu ahli-ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus menjadi suara kepada rakyat Sarawak, terutamanya dalam mempertahankan isu berkenaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Beliau yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Jepun, Republik Korea Selatan dan Taiwan berkata ini bagi memastikan hak-hak anak Sarawak terus diperjuangkan. Now, focus is on us, ahli parlimen, to make sure that apa yang terkandung hak-hak kita dalam MA63, hak-hak kita, our rights under MA63, mesti diberi kepada kita. Mengulas mengenai cadangan memperbaharui perjanjian itu, beliau berkata cadangan tersebut tidak diperlukan. Sebaliknya, apa yang dituntut dalam perjanjian sedia ada perlu disegerakan. Datuk Seri Richard Riot berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Serian Rafting Challenge Festival 2022 di Pasar Tebakang Cina Serian. Ujarnya penganjuran festival kali ini yang memasuki edisi ke-10 cukup memberansangkan dengan penyertaan peserta rakit di luar bahagian Serian termasuk dari Limbang, Lawas selain agensi swasta dan kerajaan. Junior Chamber International JCI merupakan platform terbaik untuk pembangunan golongan belia dari segi kepimpinan dan pengurusan ke arah membina pemikiran positif. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, selaras dengan misi JCI untuk membangunkan lebih ramai pemimpin muda, ahli-ahlinya dilatih supaya melihat cabaran sebagai peluang untuk berjaya dan bukan dilihat sebagai halangan. Datuk Sri Lee yang juga Senator JCI Miri sentiasa menggalakkan golongan muda menyertai pertubuhan belia bagi memberi peluang kepada mereka untuk bergaul selain membina rangkaian keusahawanan, perkongsian pengalaman serta membina insaniah.
Beliau berkata demikian pada majlis pelantikan Presiden JCI Miri kali ke-59 dan 60 di Miri. Dalam pada itu, beliau mahu banyak cawangan JCI diwujudkan di Miri bagi membolehkan belia di bahagian itu mempelajari kemahiran kepimpinan yang akan memberi manfaat kepada golongan itu. Sebanyak 10 buah kumpulan perguruan seni silat dari Rumpun Silat Sarawak RSS wilayah Kuching, Semerahan dan Serian terlibat dalam Festival Antarabangsa Silat Warisan Dunia 2022 dan Kejuaraan Silat Dunia 2022 peringkat negeri Sarawak yang berlangsung di Go Down MP Theatre Tebingan Sarawak Kuching malam tadi. Berucap merasmikan program tersebut, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar memberitahu pengamal seni silat di Sarawak terutamanya golongan muda perlu mengenal dan menghayati sejarah seni silat Sarawak agar budaya seni silat itu terus kukuh serta dimartabat sepanjang zaman. Jelas Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia, seni silat di Sarawak berpotensi untuk melahirkan atlet silat bertaraf dunia dan beliau berharap pesilat-pesilat muda di negeri ini terus mengukuhkan seni itu sehingga ke peringkat antarabangsa. Dalam ucapannya, beliau turut mengumumkan sumbangan bernilai RM20,000 kepada RSS untuk membiayai aktiviti pembangunan seni silat di Sarawak. Program anjuran RSS dengan sokongan Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia itu bersempena dengan Festival Antarabangsa Silat Warisan Dunia, Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berlangsung di Kuala Lumpur sejak 21 Julai hingga hari ini, selain Kejohanan Silat Dunia di Melaka pada penghujung bulan ini. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Seterusnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa di seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Atikah Maziah Mokhtar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam hujung minggu untuk semua. Seperti diramalkan, keadaan hujan lebat beserta rebut petir pada petang ini lebih tertumpu terutamanya melibatkan bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, di mana keadaan hujan lebat beserta rebut petir ini berlaku sejak dari awal petang tadi melibatkan bahagian negeri Perak, Selangor termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, serta melibatkan beberapa daerah di sekitar negeri Pahang, iaitu melibatkan daerah Pekan dan juga Rompen. Turut dicerap ketika ini masih lagi terdapat beberapa kelompok awan membawa hujan di sekitar kawasan perairan negeri Terengganu dan juga Pahang sehinggalah ke timur negeri Johor ini, yang mana kelompok awan membawa hujan ini masih lagi dijangka boleh bergerak memasuki kawasan daratan dan seterusnya memberikan kesan keadaan hujan lebat terutamanya di sekitar kawasan perairan negeri Terbabit sehingga ke malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca hampir serupa turut sedang berlaku terutamanya melibatkan bahagian barat Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang negeri Sarawak serta di sekitar bahagian pedalaman, pantai barat dan juga Kudat termasuklah wilayah Persekutuan Labuan, yang mana keadaan kelompok awan membawa hujan ini juga dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Selain itu, ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia turut masih lagi menjangkakan keadaan cuaca seperti ini, iaitu hujan lebat beserta rebut petir boleh berlaku di sekitar negeri-negeri pantai barat dan juga selatan Semenanjung, Sarawak serta melibatkan bahagian barat negeri Sabah sekurang-kurangnya sehingga ke hari esok. Oleh itu, orang awam di kawasan terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan segala amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, seterusnya untuk ramalan cuaca yang terkini pula. Menerusi model ramalan cuaca yang terkini, Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat yang berlaku pada ketika ini masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti, terutamanya di sekitar bahagian pedalaman negeri Perak, juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak dan Sandakan negeri Sabah, termasuklah bahagian pantai barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan negeri Sabah
yang mana kelompok awan bawah hujan ini dijangka masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu, Jabatan Meteorologi Malaysia juga turut masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan bahagian perairan Selat Melaka dan juga di sepanjang bahagian perairan negeri Sarawak, yang mana keadaan ini adalah berbahaya untuk aktiviti-aktiviti bot-bot kecil. Oleh itu, orang awam terutamanya nelayan dan juga pemancing diminta untuk berhati-hati dan juga elakkan keluar ke kawasan perairan dalam tempoh sehingga ke awal pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan ramalan cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman seluang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus negeri di bawah Bayu. Lebih 250 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan untuk projek pembangunan projek jelapang padi di Sabah. Butirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik, sahih. Lebih 250 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI untuk pembangunan projek jelapang padi melalui kawasan pembangunan pertanian bersepadu AIDA di Kota Blud bagi meningkatkan pengeluaran beras di negeri ini. Pengeluaran beras di Sabah ketika ini berada pada tahap kurang memuaskan dan terpaksa bergantung kepada beras import dari luar dan penghantaran beras dari negeri lain. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, pembangunan projek jelapang padi menerusi AIDA merupakan antara usaha berterusan kerajaan untuk memastikan bekalan beras tempatan mencukupi untuk keperluan rakyat di negeri ini. Kita harapkan dengan infra yang sepenuhnya di AIDA Kota Belud, ianya akan dapat meningkatkan pengeluaran beras untuk negeri Sabah. Jabatan Pertanian Negeri, Kerajaan Negeri juga mengolah pelbagai tindakan melalui penemuan varieti padi yang baru, perlu untuk mendapatkan varieti yang terbaik yang mampu mengeluarkan beras lebih tinggi daripada varieti-varieti sebelumnya. Beliau memberitahu sidang media selepas menyempurnakan program Street Attack, Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2022 Zon Sabah di Tamu Jalan Gaya, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Ronald menyeru peladang dan penternak di Sabah mengambil peluang menyertai program promosi MAHA 2022 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS Selangor pada 4 hingga 14 Ogos bagi mempromosikan produk mereka ke pasaran luar negeri. Dalam program sehari ini, selain penyerahan kit promosi MAHA 2022 kepada peniaga, program turut dimeriahkan dengan pelepasan kayuhan basikal melibatkan 40 peserta daripada jabatan dan agensi MAFI yang berbasikal mengelilingi bandaraya Kota Kinabalu. Street Attack Zon Sabah juga menampilkan Ratu Rock Negara, Ella, sebagai figura peladang yang menjadi ikon kepada masyarakat peladang kerana terlibat secara langsung dalam sektor agromakanan negara.
Seramai 150 usahawan tanih di Keningau disasarkan untuk menyertai seminar pertanian pintar dan pendigitalan anjuran Kementerian Pertanian dan Perikanan di daerah berkenaan pada 19 dan 20 Ogos depan. Antara isu yang akan diketengahkan dalam seminar itu termasuklah kemudahan atau sumber keuangan, pemasaran dan transformasi pendigitalan. Menurut Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, seminar berkenaan akan dijayakan beberapa penceramah antaranya daripada Jabatan Pertanian Sabah, Koperasi Pembangunan Desa dan Sabah SME Association. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian selepas merasmikan Majlis Ramah Mesra Keamatan Mukim Tuarit Taut Bandar di Keningau. Turut disampaikan 100 bantuan bakul makanan kepada golongan B40. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Jeffrey memaklumkan sambutan Pesta Durian Peringkat Negeri akan diadakan di Keningau September depan. Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Sandakan menerima pengiktirafan 5 bintang pengurusan kewangan daripada pengurusan audit Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Malaysia 2 tahun berturut-turut iaitu pada 2020 dan 2021. Pengiktirafan tersebut selaras dengan kecemerlangan meraih pendapatan saham lebih RM163,000 dan mencapai sasaran perniagaan RM19.55 juta berbanding RM9.45 juta pada tahun 2020. Adun Sungai Manila Mokran Ingkat yakin PPK Sandakan akan terus maju dan merancakkan aktiviti perniagaan mereka sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi ahlinya. Amat berbangga dengan pencapaian Pertubuhan Peladang Kawasan Sandakan. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat membanggakan kita kerana di samping dapat memberikan peluang kepada peladang untuk menjalankan perniagaan dan pelbagai perusahaan, tetapi dalam masa yang sama juga dapat menguruskan kewangan dengan baik. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung kali ke-19 PPK Sandakan. Sementara itu, pengerusi PPK Sandakan Almain Jausin berkata, PPK Sandakan bukan hanya merancang meningkatkan ekonomi, malah menjaga serta memperkuat hubungan sosial yang jitu dalam kalangan 2,596 ahlinya. Semua ahli-ahli peladang di PPK Sandakan ini akan terus memberikan sokongan sepenuhnya kepada pihak Pertubuhan Peladang Kawasan Sandakan melalui saham-saham dan juga simpanan mereka akan ditingkatkan dari masa ke semasa untuk mengukuhkan lagi perniagaan Pertubuhan Peladang Kawasan Sandakan. Sempena majlis ini turut disampaikan 8 anugerah kepada ahli PPK yang menyumbang terhadap peningkatan prestasi cemerlang PPK Sandakan serta menyerahkan zakat perniagaan kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Golongan muda perlu didedahkan dengan kepentingan dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara yang layak mengundi. Ia penting agar golongan tersebut turut terlibat sama dalam membuat keputusan menentukan kepimpinan negara. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata pada masa sama mereka juga perlu diberi panduan dan penerangan mengenai kaedah yang betul ketika mengundi bagi mengelak berlakunya undi rosak. Jadi saya berharap dengan sedikit penjelasan kepada mereka, kita yakin mereka juga mempunyai cita rasa. Tapi dengan panduan ini mungkin mereka bolehlah membuat pembaruan dalam pemikiran bagaimana cara memilih dalam pilihan raya. Perlu memberi kesedaran kepada anak-anak ini bahawa pentingnya satu undi untuk membentuk kerajaan, tidak kiralah kerajaan apa. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Sepanggar berkata demikian kepada media selepas merasmikan program santai dan riadah pengundi muda wanita Sepanggar di Kota Kinabalu. Seramai 300 wanita menyertai program ini yang bertujuan memberi panduan kepada pemilih baharu dalam pilihan raya akan datang selain mengeratkan lagi silaturahim antara sesama. Penganjuran Karnival Perpaduan Rakyat di peringkat komuniti bukan sahaja mampu mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini, malah mendekatkan pemimpin dengan rakyat menerusi pelbagai aktiviti yang dijalankan.
Senator Dewan Negara Senator Nur Aini Idris berkata ia dapat dilihat melalui pengisian program yang melibatkan komuniti setempat. Program-program yang dijalankan amat baik, ya. Sebab contohnya lah program derma darah, kita tahu bahawa tabung darah hospital-hospital memang memerlukan bekalan darah setiap hari, ya. Bila kita buat kempen derma darah adalah satu program yang sangat baik. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Ramah Mesra dan Suai Kenal Pemimpin di kawasan Sepanggar sempena Karnival Perpaduan Rakyat di Manggatal. Senator Noraini mewakili Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Yaakob Khan. Karnival sehari anjuran Pertubuhan Pembangunan Ekonomi dan Kepimpinan Sabah dan PBRS Sepanggar ini turut diisi dengan program sukan rakyat dan gerai jualan. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Sahi. Silakan. Terima kasih Rita. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Johor. Antara tumpuannya, langkah pengawasan ibu bapa bagi mencegah jangkitan influenza dalam kalangan kanak-kanak. Sudah bersedia Anas Muhammad Noor? Silakan Anas. Baik, terima kasih Sahi. Orang ramai terus diingatkan untuk tidak memandang ringan terhadap virus influenza. Ini kerana virus berkenaan mampu mendatangkan kesan buruk terutama kepada kanak-kanak selain boleh membawa maut. Jangkitan influenza A khususnya mampu mengakibatkan keadaan myositis, myokarditis, perikarditis dan meningoencephalitis, iaitu virus tersebut menyerang otak, jantung dan otot kanak-kanak. Justru pakar perubatan dan kecemasan Hospital Pakar KPJ Johor, Profesor Dr. Rashidi Ahmad berkata langkah penjagaan perlu dititik beratkan dengan mendapatkan rawatan segera, menjaga kebersihan selain mengambil cuti sakit sekiranya terdapat simptom influenza. Jangkitan juga boleh dicegah dengan mengambil makanan berkhasiat, kurangkan makanan berkarbohidrat serta kerap melakukan senaman. Satu lagi, kalau dia lambat sangat turun, terutamanya kanak-kanak ni, takut sawan pula. Jadi kita boleh, kita panggil tepid sponging. Tepid sponging ni kita keringkan badan tu dengan gunakan air dan juga kipas. Cara dia mudah aja. Ambil towel tu, rendam dalam air, lepas tu perah. Lepas tu lap kat badan kanak-kanak tu, lepas tu biarkan kipas, letakkan kipas tu kat kaki tu biar dia terbang, udara terbang kan. Jadi bila haba keluar dia pun tolak, cara begitu. Kalau menurutnya terdapat peningkatan kes demam di Hospital Pakar KPJ Johor dengan 60% daripada pesakit dijangkiti influenza A dan majoritinya adalah kanak-kanak. Johor mengalu-alukan kerjasama menyeluruh daripada Jabatan Perikanan dan Jabatan Perhutanan Negeri bagi membantu meningkatkan ekonomi sektor pertanian serta ekor pelancongan. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zahari Sarip berkata, kedua-dua pihak boleh membawa masuk ramai pelancong untuk melihat proses pelbagai ternakan kerang-kerangan dan ikan terutama di kawasan Taman Ekorimba. Langkah berkenaan boleh menjadi daya tarikan baharu selain menggalakkan pengunjung mencintai alam sekitar. Kita bersedia untuk bersama dengan Jabatan Perhutanan khasnya pelancongan untuk program-program lain. Contohnya mungkin kita boleh membawa mereka yang minat dengan aktiviti memancing kolam, mereka yang minat dengan peternakan udang, peternakan ikan kelar, dan kita juga ada kawasan peternakan kupang dan kerang-kerangan di sebelah barat Johor. Jadi ia boleh menjadi daya tarikan dan kita. Dalam perkembangan lain, sebanyak 500,000 ekor ikan sudah dilepaskan Jabatan Perikanan Negeri di beberapa sungai yang menyamai jumlah pelepasan ikan pada tahun lalu. Sementara itu, Datuk Zahari memaklumkan RM130,000 diperuntukkan bagi kerja mengecat 805 buah bot nelayan di sekitar Mersing dan Muar. Inisiatif bertujuan memudahkan pihak berkuasa memantau operasi nelayan dan sumber perikanan di perairan negeri melalui identiti bot nelayan.
Program yang memasuki tahun kedua itu akan diteruskan kepada nelayan di daerah-daerah lain pada tahun hadapan. Program ini dah mula 2 tahun dan kita anggarkan ia akan diteruskan insya-Allah. Dan ia bergantung kepada keperluan jumlah bot lah. Sebab untuk tahun ini saya fikir mencukupi. Untuk tahun depan kita akan lihat hasil daripada pemutihan yang akan kita buat. Warna bot nelayan yang ditetapkan di Johor ialah biru muda bagi nelayan di kawasan Pantai Timur, manakala biru gelap bagi nelayan di sekitar Pantai Barat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Taman Laut Johor di Pulau Tinggi, Mersing. Laporan itu tadi mengakhiri paparan berita wilayah dari selatan tanah air. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Anas. Mampu menjimatkan sehingga 56% kebergantungan kepada dedak atau pellet, daun ketum ayam kini menjadi sumber makanan alternatif yang popular dalam kalangan penternak haiwan ternakan. Daun ketum ayam yang turut dikenali sebagai Mandre di Agua adalah sejenis tumbuhan berasal dari Amerika Selatan. Nur Julizan Muhammad Zain ada butirannya. Menjimatkan kos serta kebergantungan kepada dedak atau pellet. Tanaman ketum ayam yang diusahakan Pak Tam di Kuala Pilah ini mampu menjadi sumber makanan alternatif di samping mempunyai protein yang tinggi bagi membantu pembesaran haiwan ternakan. Bagi pengusaha tanaman ketum ayam di Kuala Pilah, Supadi Bai 55 tahun, tak kala harga dedak semakin meningkat, dia mengambil langkah mengusahakan tanaman ketum ayam sebagai sumber makanan alternatif. Supardi yang turut dikenali sebagai Pak Tam berkata, campuran daun ketum ayam dikisar bersama jagung dan beberapa bahan lain dihasilkannya juga mendapat banyak permintaan daripada penternak ayam di kawasan sekitar. Selain itu, ketum ayam mengandungi protein yang tinggi serta mudah ditanam dan daunnya boleh diberi makan terus kepada ternakan atau diproses sekaligus mengurangkan kos makanan haiwan ternakan. So impian kita ni kalau boleh kita nak gunakan 100% bahan tempatan. Tapi buat masa ni masih lagi kita dalam banyak kajian lah, try and error macam tu. Jadi dengan pengurangan dedak sebanyak 56% tadi, jadi saya rasa itu pun satu pencapaian yang sangat bagus. Jadi of course kita punya masa akan datang ni kita akan cuba usahakan lagi supaya kita dapat kurangkan lagi penggunaan dedak. Sejak ayam pedaging ternakannya diberi makan daun ketum ayam, pembesaran ayam agak sekata, iaitu sekitar 1.8 kg sehingga 2 kg pada hari ke-35. Ia turut menjadikan najis ternakannya tidak berbau dan kawasan reban tidak diserang lalat. Pak Tam turut menjalinkan kerjasama dengan pihak universiti bagi menjayakan formula yang diusahakannya untuk jangka masa panjang. Buat masa ni kita ada usaha sama dengan universiti juga dan kita mengharapkan supaya formulasi formulasi yang diusahakan oleh pihak universiti itu akan dapat direalisasikan dan at the same time kita juga concern tentang volume of raw material. Laporan Nur Julizan Muhammad Zain, RTM. Sekolah menengah di Perak mencatatkan kes tertinggi wabak jangkitan saluran pernafasan dengan merekodkan 40 kes daripada keseluruhan 48 kes. Exco Kesihatan, Alam Sekitar, Sains dan Teknologi Hijau Negeri Muhammad Akmal Kamarudin berkata daripada jumlah berkenaan 4 lagi masih aktif. 8 kes berkenaan masing-masing satu wabak di sekolah rendah, prasekolah, pondok pengajian agama dan pusat latihan perindustrian. Manakala 4 wabak lagi berlaku di lain-lain lokaliti. Tiada kematian berkaitan wabak jangkitan saluran pernafasan dilaporkan setakat ini. Sehingga 21 Julai lalu, sebanyak 44 wabak telah tamat. Jabatan Kesihatan Negeri akan terus memantau situasi dan tren wabak jangkitan berkenaan.
Sebanyak 56 pasukan bola sepak terdiri daripada pelajar sekolah rendah menyertai kejohanan Bola Kit 2022 anjuran Abata Sukan dan Rekreasi dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Ia bertujuan bagi mencungkil bakat dan potensi pemain bola sepak di peringkat akademi. Menurut Penaung Abata Sukan dan Rekreasi Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahaya, kejohanan ini menjadi medan penting dalam mengasah bakat para pelajar di bawah usia 9 dan 11 tahun dalam sukan bola sepak selain platform penting memilih pemain berwibawa dan berkualiti mewakili negeri dan seterusnya negara. Kita memang betul-betul buat secara proper dengan sokongan rakan-rakan daripada NFDP, National Football Development Program under Kementerian Belia dan Sukan. So kita make sure capaian ataupun penarafannya sesuai dengan standard yang ditentukan. So jadi yang pentingnya bukan soal penganjuran ataupun dengan keramaian, tetapi yang paling penting sekali adalah football development. Adalah untuk nak develop bakat-bakat baru. Perlis ni ada ramai sebenarnya pemain-pemain bola sepak yang hebat. Beliau ditemui media ketika meninjau kejohanan yang sedang berlangsung di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra. "33 Pondok Tahfiz Madrasah Al-Imaniyah Jalan Sungai Ular dekat Kuantan Pahang musnah dalam kebakaran pagi tadi. Struktur bangunan berasaskan kayu dan jarak berdekatan menyumbang kepada kebakaran untuk merebak dengan cepat. Bagaimanapun tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Datuk Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, pihaknya menerima laporan kira-kira pukul 9.39 pagi sebelum 3 jentera termasuk jentera tangki air dari Balai Bomba dan Penyelamat Gebeng dan Indra Mahkota dikejarkan ke lokasi kejadian. Walaupun tempoh masa kita sampai dalam lebihkan 10 minit atau kurang daripada 10 minit. Tapi disebabkan kayu, bangunan ini daripada kayu pula kayu yang mungkin dah lama dan sebagainya. Dan juga kedudukan struktur pondok-pondok ni begitu rapat. Dan ada pun kalau kita tengok bumbung tu bercantum pun. Yang itu yang membantu dari segi kemerebakan yang begitu cepatlah. Hari terakhir Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Kelantan diteruskan dengan program Fun Ride. Program kayuhan berkenaan mendapat penglibatan 1,050 peserta. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang merasmikan program berkenaan turut menyertai acara berbasikal berkenaan. Sebelum menamatkan kayuhan, beliau berhenti di Kampung Tikat, Kota Baru bagi menyampaikan sumbangan tunai kepada 3 buah rumah yang terlibat dalam kebakaran 2 tahun lalu. Bagi peserta kayuhan, program seumpama itu mampu mengeratkan hubungan antara masyarakat selain mengamalkan gaya hidup sihat. Saya rasa program ini patut diteruskan pada masa-masa akan datang. Sebabnya program seperti ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Tak kira hubungan antara kaum Melayu, India, Cina semua masuk. Alhamdulillah semua saya sempat tengoklah semua ramai siapa kepada saya penamat lah. Cuaca pagi ni alhamdulillah okey. Maknanya event ini amat menyeronokkan lah. Sambil boleh buat pada kita lebih sihat lah. Turut hadir Setiausaha Negeri Kelantan Datuk Nazran Mohamad dan Pengurusi Jawatan Kuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Wan Roslan Wan Hamad. Berita Wilayah edisi 24 Julai berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.